Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini saya akan explain mengenai LU factorization method, di mana dalam banyak-banyak method LU factorization kita akan lihat Doolittle, Thomas dengan Thomas algorithm. Dan untuk video ini saya akan explain mengenai Doolittle method. Untuk Thomas dan Thomas algorithm ni sebab Thomas dengan Thomas algorithm ni sebenarnya generalization bagi Thomas method. So Thomas method dia punya solution dia, cara kita nak solve sama macam samalah lebih kurang, dia punya step dia macam Doolittle cuma dia ada syarat dia lah. Jadi untuk Thomas ni saya tak explain lah, di mana nanti saya terus kepada Thomas algorithm. Kalau Thomas syarat dia sama, cara kerja dia sama macam Doolittle, so tak ada apa. Sebab Thomas algorithm ni dia ada algorithm untuk kita guna. So untuk LU factorization method kita akan lihat Doolittle dengan Thomas algorithm yang saya explain lah. Thomas ni kalau nak buat pun dia sama macam, step dia sama macam Doolittle So kali ni kita lihat Doolittle method dulu, di mana sekarang kita ada linear equation kan. So linear equation kita ni kita ada AX equal to B. Okay, ni dia kita punya standard untuk linear equation lah, di mana A adalah matrix coefficient, X tu variable lah, B tu B lah, yang dalam sistem tu lah. Okey, apa dia punya idea dalam LU factorization method ni ialah kita faktorkan matrix A ni kepada L darab dengan U. Okey, kita bagi dua lah, L dengan U. Apa itu L? Apa itu U? So L ni adalah lower triangular matrix, di mana ke dalam lower triangular matrix dalam kita ada diagonal lah untuk square matrix n by n matrix ni. Square matrix lah, dia sama, dia segi 4 sama, so dia ada dia punya diagonal dekat sini. So kalau diagonal ni, bawah dari diagonal ni, lower dia dia ada nilai, dan bahagian atasnya adalah semua kosong. Yang ni mesti semua kosong, maka kita panggil dia adalah lower triangular matrix. Dan U pula adalah upper triangular matrix, di mana berbeza dengan lower triangular matrix. Upper triangular matrix ni kita ada dari diagonal juga, okey, diagonal, tapi bahagian atas dia ada nilai. Bawah dia mesti 0. So matrix yang macam ni kita kenali sebagai upper triangular matrix. Jadi matrix A kita tadi kita dapatkan, kita faktorkan kepada L dan juga U lah. Okey, dalam Doolittle method, sebab kita nak buat L dengan U tu, Doolittle method dia punya syarat dia, diagonal bagi matrix L tu kita buat sebagai 1. Okey, dia ada method lain lah. Method lain crowd method, diagonal matrix U dia pula 1. Tapi untuk Doolittle ni, diagonal matrix L kita adalah 1. So macam ni lah kita akan dapat. Ni kan lower triangular matrix, so diagonal dia adalah semuanya adalah 1. Okey, jadi bila kita dah tetapkan L ni diagonal dia 1, U ni upper triangular matrix biasa je lah. Okey, tak ada apa-apa syarat dekat situ. So kita terus kepada step untuk kita solve sistem menggunakan Doolittle method ni. Yang pertama, kita buat A sama dengan LU. So kita kena dapatkan L dan juga U tu ya. Step yang kedua, kita buat LY sama dengan B. So kita solve for Y. Step yang ketiga, UX sama dengan Y. Kita solve for X. Okey, jadi kita lihat example. Step ni senang sahaja, just follow sahaja dia punya step. Sebab apa? Mula memang kena dapatkan ni lah, baru boleh buat step yang kedua. Dan dapat yang kedua, baru boleh buat step yang ketiga. Okey, example untuk Doolittle method ni ada 2. So saya akan buat example yang pertama. Awak try untuk example yang kedua, 4x4 ni. So yang example yang kedua ni saya bagi answer lah, dia punya jawapan dia. So kita lihat yang pertama dulu. Kita akan lihat yang pertama lah. So yang pertama ni,
dia senang saja Doolittle ni. Okey. Pertama, kita susun yang ni, kita tukar kepada matrix. Dia punya sistem ni tukar kepada matrix lah. So ini 2, negatif 5, 1. Okey, so kita ada X1, X2, X3 sama dengan 2, 1. So ini 3, 2, negatif 7. Ini 2, 1, 1. Okey, betul lah. Okey, kita dapat matrix yang ni. Ini kita punya A. Ini matrix A kita. Ini kita punya matrix X tadi. Okay, kalau dalam buku dia letaklah X atas ke X bar bawah ke, tapi saya letak X biasa sajalah dari segi penulisan ni. Sebab dia adalah vektor. Okay, so yang ni adalah B. Okay, so ni that's why kita dapat AX sama dengan B tu. Jadi sekarang kita fokus dulu kepada matrix A ni. Nanti kita akan guna juga X dengan B. Kita akan guna juga B ni dan kita dapatkan X kan. So kita fokus pada A dulu. So apa kita buat? Step yang pertama kita akan buat A, kita pecahkan kepada L darab dengan U. So A ni, matrix A awak ni lah. 1, 1 sama dengan L darab dengan U. So L ni L dengan U ni dia ikut matrix A awak tahu. Kalau matrix A awak ni 3x3 kan, 3x3 ni. So matrix L dengan U ni mesti 3x3 jugalah. Okay, dia follow matrix A ni. Kalau A awak 4x4, so awak kena buat A 4x4. Okay, apa kita buat dekat sini? Kita faktorkan A ni kepada L dan U. Ingat ya, kalau untuk Doolittle, so matrix L awak ni dia punya diagonal dia mesti 1. So diagonal ni dekat yang tengah-tengah ni. Ni diagonal tengah-tengah ni. So yang tengah-tengah ni 1, 1, 1, 1. Okey. Untuk Doolittle kalau okey, yang ni saya explain nota Searle ni. Nota Searle ni dia ada explain mengenai Doolittle method juga, matrix factorization. So A sama dengan L, tapi dia tak sebut sebagai Doolittle method. Dia just sebut sebagai LU factorization method, di mana dia ambil ni dia punya ni sebagai satu, boleh baca lah. Saya ada nanti saya ada bagi nota dia, boleh try dia punya example pun. Okey. Sebab LU factorization method dia ada beberapa method lagi, dia tukar-tukar dekat situ saja. Untuk Doolittle diagonalnya adalah 1. Kemudian ini lower triangular matrix, ini L, ini adalah U. So LU. So kalau lower triangular matrix, di mana bawah ni ada nilai, yang atas ni semua kosong. Kosong. Okay, cukup. Make sure cukup dia punya elemen dia dekat sini. Bawah ni tak ada, kita tak tahu berapa. So kalau tak tahu berapa, kita letak sahaja A, B dan juga C. Sebab kita kena cari ni A, B, C ni apa ya, sebab tak tahu kan. Okey. Kemudian U ni tak ada syarat apa-apa. So U ni, tapi kita tahu U ni adalah upper triangular matrix. So kalau upper triangular matrix, maksudnya bahagian atas dia ada nilai, bawah dia nilainya adalah kosong. Kita letak yang kosong dululah. So tinggal yang lain ni. Okey, kiralah dia punya petak-petak dia berapa, elemen dia ada berapa. Saya masukkan dengan abjad lain lah, A, B, C, D, E, F. Tak suka guna A, B, C, D, E, F, nak susah lagi, bolehlah guna benda lain ya. A1, B, A1, A2, apa-apalah. Ataupun sini boleh buat L1, L2, L3, ni U1, U2, boleh juga. So ni saya guna D, E, F je lah. So saya pakai A, B, C,
disusunan ikut sebab kita just nanti kita just samakan je lah D, E, F, G, H, I. Okey, macam ni. So kita sekarang nak dapatkan L dan juga U. So nak dapatkan L dan juga U ni, pertama sekali kita kena darab matriks. So nak darab matriks dia, ingat lagi kalau darab matriks darab matriks awak kena darab macam ni untuk dapat pada elemen yang pertama ni, kita akan darab row yang pertama dengan row yang pertama. Okay, dapat dekat sini. So darab dan tambah. So maksudnya dekat row yang pertama ni, saya bagi contoh satu je lah, lepas tu saya buat direct Untuk dapatkan pada dekat sini ni, ini adalah A11 A11 iaitu maksudnya elemen yang pertama, row pertama ni pada A11 ni. Dekat sini ni. So cara dia adalah kita darab row pertama dengan row yang ni, kemudian darabkan setiap elemen 1 darab D dekat sini. So 1 darab D dapat D, tambah dekat sini ni 0 darab 0, tambah 0 darab 0. Gitu. So dapatlah D. Okey, untuk yang pertama ni D. Boleh faham ni row pertama, kolom yang pertama. Okey, kalau tak faham lagi, saya explain pula untuk row yang kedua. Untuk ni dekat apa benda ni, yang row pertama, kolom yang kedua, dia follow dia punya kedudukannya. So row pertama, kolom yang kedua pula sini. Ni darab dengan ni. So row pertama, kolom yang kedua ni. So ini adalah A12 lah. Maksudnya dia pada row pertama, kolom yang kedua. So kita darabkanlah dia punya ni, 1 darab E. So E tambah 0 darab G, 0 tambah 0 darab 0, 0. Dapatlah E dekat sini. Dan seterusnya. Okey, awak boleh try sendirilah. Okey, ni sebab di sini 0, 0, 0 tu dia memang dapat 0 lah. Okay, saya buat direct sebab apa, kita di sini kita boleh congak saja. So kita tak perlulah D tambah 0 tambah 0. Nanti B tambah C tambah D, tak payah. So saya buat direct saja. Di mana untuk yang ni kita dapat F lah. Ni saya jarakkan sikit dia punya ni, sebab nanti yang bawah tu dia jadi panjang sikit lah. So ini E tadi, ini adalah F. Untuk yang ni, ini saya dapat AD, ini saya dapat BF plus CH plus I. Okey, gitu. Kemudian kita perlu dapatkan ni lah, DEF. Semula A, B, C, D, E, F ni supaya kita dapat L apa, kita dapat U apa. So yang ni saya okey, dia kalau dia tak ada apa sebenarnya, tapi kita letak dalam table tu bukan apa tau, sebab nak bagi senang nampak. Okey, dalam modul saya tak ingat, tapi macam tu lah, saya rasa cara dia sama jugalah. Okey, samakan samakan matriks, dua matriks ni lah. Ni A, ni dari kita punya A tadi, ini adalah dari LU, ni L darab U lah yang kita dah darabkan tadi. So samakan, supaya bila samakan kita dapatlah dia punya nilai-nilai DEF semua-semua ni kan. So kita samakan, dan samakan mula-mula yang paling senangnya, samakanlah D sama dengan, saya ikut dia punya ni ikut dia punya kedudukan So D sama dengan 2, yang E ni sama dengan negatif 5, F sama dengan 1. So dah dapat D tu, kita ada AD sama dengan
3. Dan kita akan dapatlah kita punya A. Sebab D kita dah dapat 2. So A adalah 3/2 ataupun 1.5. Dalam numerical ni bukan saya tak nak pakai nombor pecahan tau. 3 ni 3/2 kan. Tapi dalam numerical ni alang-alang kita memang dah guna nombor perpuluhan. So kita guna perpuluhan saja. Okey. So, kalau saya punya kelas memang saya fixkan semua 3 tempat perpuluhan saja. Okey. 6. So yang ni kita ada nak ke bawah ke nak ke kanan ke, boleh je lah mana-mana. So yang ni sebab ni pun boleh dapat A plus T pun dah boleh dapat G ni. Sebab A dah ada kat sini, E dah ada kat atas. Okey, ikutlah. So yang ni katalah saya ke bawah ni. So BD sama dengan 2. So kita akan dapatlah D kita dah ada, D sama dengan berapa? 2 kan. So dapatlah B sama dengan 1. Macam tu je. So yang ni kita dapat AE plus G sama dengan 2. Okay, so kita dah ada A dekat sini 1.5, E dekat sini negatif 5. So G kita boleh dapat G lah, just tolak tambah saja. So saya siapkan sampai habis ni lah. Dah dapat semua ni. Okey, kita masukkan semula dalam L dan juga U. So kan kita ada LU sama dengan apa tadi? So LU sama dengan L tadi adalah 1 1 1 ABC tadi kan. Jangan salah masuk ABC pula. U tadi ini semua kita ada kosong lah. Check dengan yang L tadi. So ini U, so yang ni kosong. Jadi yang masukkanlah ini A tadi. So ni A, B dan juga C. Dia actually diikut dia punya turutan dia lah. Ini adalah untuk L dia. Ini kan diagonal dekat sini kan. Ni L. Bawah ni semua adalah untuk L. Atas ni ikutlah D, E, F, G, H, I yang dekat sini atas ni ya. Okay. Kalau tak nak refer atas lah. Kalau tak refer je lah mana dekat mana D, mana E. So A ni 1.5, B ni adalah 1, C adalah 0.632. Dapatlah L apa? So ini adalah 2, negatif 5, 1. So ini adalah 9.5. Ini adalah negatif 8.5. Ini adalah 5.372. 5.372. Okey. So dengan kata lain, inilah awak punya L. Inilah kita punya U. So ini step yang pertama. Saya tahu dah ni, dah dapat L dengan U, dah dapat dah. Kita pergi kepada step yang kedua. So LY sama dengan L ni kita dah dapat dari yang sini lah tadi kan. So kita boleh dapatkan Y. Jadi tak 1 0 0 Y ni adalah Y1. Letak je lah apa-apa Y pun. Tapi saya letak Y1, Y2, Y3 je lah. Okey. Sebab kita nak dapatkan, hanya nak dapatkan variable saja. Sama dengan B. So B ni dari mana? B ni dari matrik asal kita soalan tadi lah. So ni kan B dia. So 2 1 1 2 1 1. Okey. Sampai dekat sini. Ni actually kalau nak check, boleh check guna calculator je lah. Masuk je lah dalam calculator tu, dapatlah Y dia. Tapi saya tunjuk menggunakan forward substitution. So di mana kalau backward substitution yang pernah saya explain sebelum ni, kita bermula dari bawah lah. Sebab bawah ada ni sahaja yang ada, yang boleh kita dapatkan lah. Tapi untuk yang ni, sebab yang atas dia, yang dia start yang atas saja yang ada satu nilainya. So ini kita guna forward substitution, di mana kita start dari atas ni lah.
Ni kan kalau kita tukar kepada sistem kan dia dapat Y1, ni Y1, Y2, Y3 lah. So ini maksudnya Y1 sama dengan tu lah. So kita ada Y1. Saya kurangkan sikit dia punya ni. So dekat sini kita dapat Y1 sama dengan 2. Okay, sebab sama sini. So kita turun kepada move kepada next equation. Ini kita dapat untuk next equation, kita dapat 1.5 Y1 tambah Y2 sama dengan 1 lah, equation yang kedua ni. So dari sini kita akan dapat Y2 sama dengan ni lah, darabkan ini 1.5 darab 2 adalah 3. So negatif 2, 1 tolak 3, negatif 2. Okey, dapat yang Y2 ni lah. So Y2 sama dengan negatif 2. Kemudian kita pergi kepada equation yang bawah. Equation yang bawah ni kita dapat 1 dapat Y1 tambah 0.632 tadi 632 Y2 tambah Y3 sama dengan 1. So 0.632. Okey. Dan dapatlah Y3. Y3 sama dengan, kira sikit lah, (0.264). Okey, dapatlah Y1, Y2, Y3 Okey, kita nak guna Y ni untuk step yang seterusnya, iaitu step yang ketiga, di mana step yang ketiga kita akan solve UX sama dengan Y. So U kita tadi ambil saja dari U yang kita dah dapat ni tadi, iaitu 2 negatif 5 1 0 9.5 negatif 8.5 0 0 5.372. Okey, UX X yang kita nak cari tadi lah. So X1, X2, X3. Ni last ni, kalau bila kita dapat X ni, kita dah dapat solve lah kita punya equation tu. So ini sama dengan Y. Y kita yang awak dapat tadi. So bermula dengan Y1 lah. So 2 negatif 2 0.264. Okey. Sampai dekat sini kita solve guna backward substitution. Sebab apa? Berbeza dengan Ly sama dengan B ni tadi. Ly sama dengan B ni kan kita punya ni bermula dari atas kan. Y1 ni dia satu je dekat sini. Okey, ni dia satu sahaja dekat sini. Tapi untuk Ux sama dengan Y ni, sebab ni U ni adalah apa? So apa triangular matrix. Jadi atas ni penuh, yang bawah ni sahaja ada satu. So bila bawah ada satu, kita boleh start dari bawah. Bila start dari bawah, kita panggil ni adalah backward substitution. So kita start dari bawah lah. Bila start dari bawah, kita ada 5.372 X3 sama dengan X3 lah. Ikut sahaja equation dia, sama dengan 0.264. Dan kita dapatlah X3 sama dengan 0.049. Okey. Move kepada next equation. So kita ada 9.5 X2 tolak 8.5 X3 sama dengan negatif 2. So sini kita akan dapat X2 lah. So X2 sama dengan negatif 0.167. Dan akhir sekali
kita dapat 2x1 tolak 5x2 tambah x3 sama dengan 2. Ini saya guna kalkulator je semua. Tak adalah saya nak masuk kira satu-satu dah, just pakai kalkulator je lah, kira dekat situ. So 2 sampai 55 8 ya. Dapatlah. Inilah kita punya solution. X3, X2, X1. Okey, itu saja menggunakan Doolittle method. Itu je lah, kita solve dapat X, Y dan juga X1, X2 dan juga X3. Okey, awak boleh try example yang B. Answer dah ada, boleh cubalah. Kita tengok example contoh solution yang saya buat menggunakan MATCAD ni. So samalah 0. Plus minus 1 je lah, 0.559, negatif 0.167, 0.001 answer. Ni answer untuk yang B ya. Saya dapatkan dari ni je lah. Tapi kalau guna LU factorization method tu, so macam tu lah cara dia. Jadi saya berhenti video ni di sini. So next video kita akan lihat Thomas algorithm. So terima kasih.